surah Ali Imran ayat 92. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab Talbisul Iblis, saya mengajak terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, bersama-sama kita merenung satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Al-Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad. Kata Nabi SAW, thalathatun kulluhum dhaminun ala Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan. Nabi kata ada 3 kelompok, ada 3 jenis manusia ni, yang mana kulluhum dhaminun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin dia. Allah jamin dia, mana Allah pastikan dia. Dhaminun ala Allah Azza wa Jal, Allah SWT jamin 3 kelompok manusia ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, iaitu seorang lelaki yang keluar berperang di jalan Allah dan dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata yang lain, lelaki ni niatnya dia keluar daripada rumah dia adalah untuk berperang di jalan Allah. Dan hadis ni tuan-tuan cerita tentang orang yang berjihad dengan Allah, al-jihadul harb, jihad dari sudut perang. Tinggal habis anak bini ni dengan harta apa semua tinggal, tapi dia ingat bahawa perjuangan yang dia bawa itu, yang dia hadapi itu, sama ada dia hidup dengan mulia, hidup dengan Islam, ataupun dia mati dengan gugur syahid. Allah jamin dia. Fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla hatta yatawaffahu. Kata Nabi SAW, sehinggalah dia gugur, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawaffahu fayudkhilahu al-jannah. Orang belajar bahasa Arab, hu tersebut sasarannya, khitabnya kepada orang yang keluar jihad tadi ni. Maka kalau dia mati di jalan Tuhan, dia mati gugur syahid di jalan Allah, maka Allah jamin kepada syurga. Au yuraddahu bima nala bihi min ajrin ghaimah, ataupun dia hidup, dia keluar berjihad, dia mati tu dia masuk dalam syurga, Allah jamin dia. Ataupun dia lawan-lawan dalam medan perang, hidup dia, maknanya tak mati. Bila mana dia tak mati, min ajrin ghanimah, dan dia memperoleh pahala di sisi Allah, ataupun dia mendapat harta ghanimah. Dua-dua dia dapat, pahala pun dapat, harta rampasan perang pun dia dapat juga. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun raha ilal masjid. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang Allah jamin hamba Allah ni, iaitu mereka yang keluar daripada rumah dia menuju ke masjid. Dah tuan-tuan, hak nombor 1 tu mungkin tak termasuk lah, sebab Malaysia ni negara aman, tak berperang apa, kan? Tak ada apa kita. Cuma kita keluar daripada rumah kita tadi ni, tujuan kita untuk datang ke rumah Allah, niat tak ada niat lain melainkan, ya Allah, aku pergi ke masjid ini untuk merapatkan diri aku denganmu, ya Allah, ataupun untuk aku nak memperbaiki hubungan aku denganmu, ya Allah. Itu saja niat kita. Hatta rajul rahil masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Kata Nabi SAW, apabila dia keluar dari rumah dia dan menuju ke masjid, dan dia berada dengan di bawah jaminan Allah. Dalam duduk tengah-tengah, dia bawa kereta, bawa motor, dia bawa elok dah, tiba-tiba orang main belah dia. Tiba-tiba wal'iyadzubillah, dia orang main belah dia bawa elok dah. Dia mati menuju ke rumah Allah, maka dia, kata Nabi SAW, Allah jamin dia masuk dalam syurga. Ini bukan saya sebut, ini direkod juga oleh dalam Sahih Ibn Hibban, oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Begitu juga aw yuradduhu bima nala min ajrin ghaimah, ataupun
ya, dia pulang. Maknanya dia balik-balik habis masjid, dia dengar kuliah subuh sikit, lepas tu dia buka Quran, dia baca sikit, lepas tu dia tak tahu nak buat apa dah, dia balik rumah. Nah, dia balik ke rumah, dia mendapat pahala di sisi Allah dan dia mendapat harta ghanimah juga. Dapat juga maknanya harta tu, pahala tu dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wa rajulun dakhala baitahu bisalamin. Ini kelompok hak nombor 3. Iaitu kata Nabi SAW, seseorang lelaki, laki ataupun perempuan. Ni kata ustaz ni semua lelaki. Tak, hadis ni cerita lelaki dan perempuan termasuk, ya, hamba Allah yang apabila dia masuk ke dalam rumah dia, dia pergi masjid pun selesai, dengar kuliah subuh pun dah selesai dah, dia balik rumah. Balik rumah tuan-tuan, dia dalam keadaan dakhala baitahu bisalamin, dia bagi salam dekat ahli keluarga dia. Sebab tu jangan lupa, ini sunnah. Kata Allah bagi lupa pun bagi salam pun. Anak-anak pun semua tidur lagi. Tak apa. Tidur ke, jaga ke, bagi salam. Kerana mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ni. Ya Allah jamin kita. Kita masuk dalam rumah dalam keadaan memberi salam. Fa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jamin dia untuk masuk dalam syurga. Bagi salam. Ini walaupun kita nampak ringkas, kita nampak simple saja, tapi rupanya tuan-tuan ada nasnya, ada dalilnya. Dan apabila kita buat tersebut, mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang kelompok yang Allah jamin dia di dunia ini, tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan muqaddimah hadis riwayat Ibn Hibban, Sunan Tirmizi dan Al-Bukhari itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini.